Pemimpin Bersatu dakwa diburu SPRM kerana kerajaan goyah. Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin dilaporkan hadir di Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Malaysia SPRM petang kemarin selepas ahli perniagaan Sim Chu Tiam didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Hamzah mendakwa kes pertuduhan di mahkamah membabitkan ahli perniagaan tersebut yang turut mengaitkan namanya bertujuan untuk merosakkan nama baiknya Bersatu dan juga Perikatan Nasional. Itulah yang janggal dan menghairankan saya, kenapa nama saya disebut sedangkan saya tiada pembabitan langsung. Bila diperhalusi keempat pertuduhan tersebut, ia menyebut bahawa suapan adalah untuk mendapatkan apa-apa projek milik agensi-agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri KDN. Jadi apakah projek yang menjadi hal perkara rasuah yang dimaksudkan? Jelas pertuduhan sebegitu sengaja diada-adakan dan dibuat sebegitu rupa untuk mengheret nama saya dalam perkara yang tidak langsung membabitkan saya, katanya, lapor utusan online. Menurut Hamzah, tindakan mengaitkan namanya merupakan siri fitnah untuk menekan individu dan ahli perniagaan tertentu supaya memalikkan dan menuding jari terhadapnya demi mencemarkan nama beliau. Dan mendakwa Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sendiri sebelum ini secara terbuka menyebut rancangan untuk mewujudkan kluster mahkamah dari kalangan pemimpin Bersatu dan Perikatan Nasional. Saya percaya ini adalah kerana mereka bimbang dengan kekuatan Perikatan Nasional yang mana sokongan rakyat akan diterjemahkan sekali lagi dalam pilihan raya di 6 negeri tidak lama lagi. Saya juga faham ada pihak tertentu yang panik dengan kedudukannya yang sedang goyah ketika ini, tetapi janganlah bertindak sehingga menyebabkan rakyat merasakan SPRM boleh diperalat oleh pemimpin tertentu, tegasnya. Terdahulu seorang ahli perniagaan Sim Chu Tiam didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas pertuduhan meminta dan menerima rasuah berjumlah 15 juta ringgit daripada rakan perniagaan untuk mendapatkan projek daripada KDN. Chu Tiam didakwa dengan 4 pertuduhan mengikut Seksyen 16-A-B Akta Suruhanjaya Pencegahan Malaysia SPRM 2009. Menurut laporan media, jumlah itu bertujuan sebagai dorongan kepada Hamzah untuk membantu syarikat HEP Asia Coding Sdn Bhd mendapatkan projek daripada KDN yang diterajui Hamzah. Yang patut berasa janggal dan hairan ialah rakyat yang mengundi Pakatan Harapan pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Rakyat hairan dengan sikap pemimpin Perikatan Nasional yang tidak sudah-sudah membuat rancangan untuk menjatuhkan kerajaan yang ada mengikut pintu belakang atau lebih tepat disebut sebagai tebuk atap. Walaupun ketika 33 bulan dalam kerajaan mereka telah menyebabkan politik yang tidak stabil dan gagal memperbaiki keadaan ekonomi negara. COVID-19 digunakan sebagai alasan untuk mengisytiharkan darurat walaupun tahu tindakan tersebut akan menjadikan kedudukan ekonomi negara semakin teruk. Selepas keputusan pilihan raya umum ke-15, Perikatan Nasional cuba mencuri 10 ahli Parlimen UMNO BN untuk menyokong Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadi Mak Yassin sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Apabila Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mencadangkan perkongsian kuasa menerusi kerajaan perpaduan, pemimpin Perikatan Nasional dengan sombong menolaknya. Selepas pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10 yang turut disokong oleh Majlis Raja-Raja Melayu, pemimpin Perikatan Nasional terus meroyan untuk menjatuhkan kerajaan Yang di-Pertuan Agong ini. Sedang Yang di-Pertuan Agong amat menyokong konsep Malaysia Madani dan bertitah agar tidak berlaku lagi rampasan kuasa semasa pemerintahan Baginda. Malang bagi pemimpin Bersatu. Selepas hilang kuasa di Putrajaya, beberapa bangkai penyelewengan dana kerajaan dalam projek Jana Wibawa mula dilihat terapung di atas lautan rasuah, salah guna kuasa dan pengubahan wang haram. Satu demi satu pemimpin mereka diseret ke muka pengadilan, termasuk Presiden Bersatu sendiri, apabila ratusan juta ringgit mendarat ke dalam akaun parti itu. Kononnya dana politik. Justru siapa yang panik dan yang kedudukannya goyah? Kononnya kerajaan goyah sebab ada nombor keramat sebanyak 126 yang akan menumbangkannya pada bila-bila masa. Kononnya ada gerombolan ahli parlimen yang sanggup meletakkan jawatan dan pilihan raya kecil diadakan semula. Bagaimanapun, kata pengarah komunikasi amanah Khalid Abdul Samad, acah-acah memiliki bilangan yang cukup itu, memiliki strategi yang jahat dan cukup mementingkan diri. Mereka nak tentukan bahawa kerajaan ini gagal untuk memulihkan ekonomi negara. Kerana jika kerajaan ini stabil, pelabur akan datang. Projek-projek akan dijalankan. Bila ini berlaku, keadaan ekonomi akan pulih, akan ada pekerjaan, akan ada pendapatan. Hutang negara boleh ditangani. Orang akan nampak
kerajaan perpaduan ini bagus. Untuk halang itu supaya kerajaan ini dilihat sebagai gagal, mereka meratib kerajaan ini akan jatuh. Ini untuk menakutkan pelabur, ujarnya. Khalid berkata demikian dalam program Jom Channel Siri 188. Geng meratib kerajaan perpaduan akan jatuh. Apa kamu nak sebenarnya malam Rabu? Khalid berkata mereka bukan mahu menjadi pembangkang yang membina tetapi pembangkang tak guna yang mensabotaj usaha kerajaan. Menurut beliau, Perikatan Nasional sanggup melihat negara gagal dan terus dalam keadaan kemelisitan. Rakyat tak dapat kemudahan. Jika keadaan itu berlaku, mereka tepuk tangan. Dia sanggup negara gagal. Dia sanggup negara berada dalam keadaan kemelisitan. Ya, ekonomi itu sempit, rakyat tak dapat kemudahan, dia tak ada pekerjaan. Bila benda begitu berlaku, dia tepuk tangan, dia seronok. Keadaan ini berbeza dengan situasi Anwar yang cuba mendapatkan semula legitimasi setelah dirampas menerusi langkah Sheraton pada hujung Februari 2020. Justru hari ini apabila diburu SPRM, maka keluarlah pelbagai kenyataan seolah-olah mereka putih bersih dan suci murni dan kerajaan perpaduan pula yang dikatakan goyah. Terimalah takdir ini. Kalau kalian benar-benar pemimpin yang bersih, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi keberkatan. Jika tidak, kalian terimalah balasannya. Kalau kalian bersalah tetapi bebas di dunia, kalian tetap tidak akan bebas di akhirat. Ini kerana pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala jauh lebih baik daripada pengadilan manusia. Ketika itu tubuh badan manusia sendiri akan menjadi saksi seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud pada waktu itu kami kuncikan mulut mereka sehingga mereka tidak dapat berbicara. Akan tetapi tangan-tangan mereka akan berbicara tentang apa yang mereka lakukan. Kaki-kaki mereka bersaksi ke mana mereka berjalan saat di dunia dan dosa-dosa apa yang telah mereka lakukan. Surah Yasin ayat 65. Wallahu a'lam.